Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat pengurusi Masjid Putra Hais yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah kita masuk ke hadis ke-20. Hadis yang ke-20 muka surat 47, iaitu tentang hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin, an Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni 'anis sa'ati qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa antaral uratal 'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Jadi ini adalah hadis yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, yang merupakan potongan daripada hadis Jibril yang panjang, di mana penutup hadis Jibril tersebut adalah tentang yaumul qiyamah, ataupun kita panggil dengan akhirat. Kerana di dalam hadis Jibril itu awal dia adalah Islam, iman, ihsan, lalu tanda hari kiamat. Ini isyarat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril bahawa akidah kita tidak boleh luput daripada perkara sam'iyat, perkara yang kita percaya kerana dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang belum terjadi tapi ada dalam nas, dan dia adalah bahagian daripada akidah kita. Maka hadis tersebut artinya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata dalam sebuah hadis yang panjang, yang mana hadis Jibril. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jadi diminta untuk mengkhabarkan, menceritakan, menerangkan tentang hari kiamat. Tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu bila kiamat. Ni lebih kurang kita nak tahulah bila kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. So baginda SAW menjawab bahawa orang yang ditanya, iaitu baginda SAW, tidaklah lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Sebab Jibril pun yang bertanya pun tak tahu, yang ditanya pun tak tahu. So kalau lagi tak tahu, memang tak tahulah alat khabar dia. Ini dalil nas, sama ada daripada hadis Jibril atau dalam hadis yang lain. Bila ditanya tentang sa'ah, tidak ada yang tahu bila kiamat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka di dalam Islam kita dituntut untuk persiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Ya, kita dituntut. Tapi kita juga dituntut untuk berkeyakinan, letak dalam iman kita bahawa kita tidak tahu bila kiamat. So tak ada istilah kiamat 2012, tak ada istilah kiamat tahun 2000, tak ada istilah kiamat, saya tak tahulah, mungkin nanti ada yang buat conclusion 2030. Itu tak adalah.
Jadi tak ada istilah kita tahu. Tapi kiamat akan datang, itu pasti. Bila kiamat? Boleh jadi bila-bila. Jadi kita disuruh persiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Paling tidaklah menghadapi kiamat sughra. Kiamat ada dua, tuan-tuan. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat ada dua, kiamat sughra, kiamat kubra. Sughra tu kiamat kecil. Kiamat besar tu kubra. Kiamat sughra adalah apabila nyawa kita diambil. Itu dah kiamat. Bagi kita lah. Bagi kita, kita dah kiamat. Kerana kita dah berpindah dari dunia yang fana ini ke dalam barzakh. Barzakh tidak kekal. Tapi setelah barzakh tu padang mahsyar. Mahsyar tu, lepas tu syurga neraka kekal lah. Atau sementara di neraka lalu masuk dalam syurga. Kalau boleh kita tak nak singgah langsung. Tapi kiamat kubra adalah apabila matahari terbit daripada barat. So untuk menuju matahari terbit dari barat, ada tanda-tanda besar lainnya. Keluarnya Dajjal, keluarnya zahirnya zahirnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, Dajjal dibunuh, ada keamanan. Lalu barulah masuk ke dalam, iaitu yang dipanggil keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terjadi kerosakan. Lalu masuklah yang dipanggil dengan tiupnya sangkakala, matahari pun matahari terbit dari barat, tiup sangkakala hancur semua. Yang dah dikabarkan oleh baginda SAW, waktu orang yang duduk di zaman itu seburuk-buruknya. Maksudnya orang yang umat yang paling buruk tu yang hidup di zaman akhirat, kiamat tu nanti. Ni. Jadi kita ni persiapkan diri kita untuk kiamat. Bukan berkonspirasi teori kiamat 2012, kiamat 2024 ke 2030 ke. Akhirnya kita pun sampai berhutang untuk persiapan kiamat. Jadi tak keluar-keluar juga. Ini contoh dia. Tak, Islam tak suruh macam tu. Dan jangan risau, if you prepare yourself. Contohnya lah, instead of prepare, you dah beli tanah ke, duduk kat ceruk mana ke, nak bercucuk tanam je ke, sekejap lagi Imam Mahdi nak keluar. If betul-betul keluar pun belum tentu you selamat. Sebab fitnah tu Dajjal nanti lebih teruk, tuan-tuan. Fitnah tu Dajjal tu bukan dari segi tuan-tuan dah ada duit, dah beli tanah duduk kat gunung. Bukan itu untuk cara selamat dia. Untuk cara selamat dari fitnah Dajjal, kalau kita ditakdirkan hidup di zaman itu, adalah adanya ilmu, kuatnya iman, banyaknya amal. Bukannya beli tanah duduk dekat ceruk mana. Ini kena faham. Sebab apa? Fitnah Dajjal nanti tu, orang tak percaya Tuhan, ateis, akan kata Dajjal tu Tuhan. Bayangkan datang kat depan tuan-tuan, dia pegang matahari tangan kanan, dia pegang bulan tangan kiri, dia kata dia Tuhan. Matahari pegang, tuan-tuan. Matahari itu dia ambil, dia pegang. Tak logik, Ustaz. Memang tak logik lah. Tapi depan mata tuan-tuan, nanti tuan-tuan tengok. Oh tak, ni sulap mata. Depan tuan-tuan dia bawa, dia ambil macam ni. Kau nak kata apa sekarang? Macam tu. Tuan-tuan dah tak boleh nak lari. Kalau orang Islam tu terus percaya dia Nabi, dia Rasul, bahkan percaya dia Tuhan mana ada. Orang tak percaya Tuhan, percaya Tuhan, anggap dia tu Tuhan. Tu fitnah Dajjal, beratnya fitnah Dajjal. Tapi kalau orang tu berilmu, dia tahu ini perkara mencari adat. Perkara mencari adat itu boleh terjadi, harus terjadi. Orang terbang harus terjadi, bukan Avengers lagi dah. Nabi Ibrahim masuklah api, tak terbakar, bukan Avengers. So dia jelas. Yang kedua,
Iman dia kuat. Dia tahu apa ilmu yang dia tahu, dia belajar. Yang tuan-tuan belajar hari ini, tuan-tuan letak dalam hati, iman kuat, tak bergoyang. Mana boleh orang mengaku Tuhan, mana boleh ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dia pegang, dia kukuh. Ni iman. Amal, kalau ada iman tak ada amal, iman pun jatuh. Iman ini berkurang kerana maksiat, meninggalkan perkara wajib, tidak beramal, maksud saya akan berkurang, mengurangkan iman dia. So kena kuat dengan ibadah. Orang yang selamat besok tu, bila ada benda-benda macam tu, dia tak peduli, dia tak nak kisah. Dia hanya kisah dengan ibadat kepada Allah saja. Dia takut. Dia takut nak ke kanan, takut nak ke kiri. Dia hanya ibadah, dia serahkan kepada Allah. Berarti dia tak peduli dengan semua benda-benda ni. Dia tak peduli nak berhutang, nak beli tanah, nak lari dari Dajjal ke, nak lari dari orang macam ni. Beramal je, dia yang akan selamat. Nah, dia yang akan selamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Rasulullah SAW bersabda, satu hari di zaman Dajjal keluar tu macam setahun. Ini lama dia tu, rasa pada kejap tu, lama dia tu rasa. Jadi tak betul lah kalau orang nak menghadapi hari kiamat ni dengan persiapan makanannya, dengan persiapan dah. Ya, nanti memang akan hidup susah. Macam mana susah tu? Orang yang beribadat, beramal ibadat, dia akan cukup. Hadirin wal hadirat, segalanya rasa cukup. Macam mana? Zuhud. Orang yang zuhud ni, dia ni boleh hidup dengan walau benda sedikit. Bukan stackkan makanan banyak-banyak untuk selamat, belum tentu selamat. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini disebut tentang kiamat. Baginda SAW pun tidak tahu. Ingat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Maka Jibril lalu berkata, kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tanda-tandanya. Tanda kiamat macam mana? Tanda kiamat macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila hamba sahaya melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa sandal, bertelanjang lagi miskin dan hanya mengembala kambing, tetapi mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Ni bangunan tinggi-tinggi ni sekarang dah berlomba-lomba. Nimrod Tower kita panggil. Everybody is, kejar untuk building Nimrod Tower. Bangunan tinggi. Keterangan, di antara tanda-tanda kiamat ialah bila hamba sahaya melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak jumlah hamba yang akan digauli oleh tuannya, lalu ia melahirkan anak. Maka anak ini berpangkat ayahnya, iaitu sebagai tuan terhadap ibunya sendiri. Dan ada juga sebahagian ulama yang memberikan pendapat bahawa contoh ini adalah simbolik kepada keadaan yang sudah terbalik, di mana hamba menguasai tuan, bukan tuan yang berkuasa atas hamba. Maksudnya nilai dan kedudukan sesuatu itu telah terbalik. Ini fakta pada hari ini. Semuanya dah terbalik. Zaman Mamalik. Mamalik ni apa? Zaman Mamalik ini adalah di mana pada waktu itu khalifah-khalifah meninggal. Lalu harta dia dikuasai oleh hamba sahaya di istana. Sebab hamba sahaya yang ada di istana, dia yang pegang harta, maka dia pegang tentera. Sebab yang bayar gaji tentera itu adalah harta istana. Ini Mamalik, dinasti Mamalik.
Nama dia pun Mamalik. Kenapa Mamalik? Dari perkataan Mamluk. Bahasa Inggeris dia guna istilah Mamluk. Mamluk tu dimiliki. Beberapa orang yang dimiliki menjadi raja, Malik. Ini cerita dia. Jadi zaman tu zaman tahun 600 Hijriah. Lebih kurang abad ke-7 Hijriah awal. Jadi ketika ini terjadi, waktu itu terjadilah crusade. Waktu itu terjadilah crusade, teman-teman. So bila terjadi crusade, Mamalik ini, raja-raja yang jadi, yang hamba-hamba yang jadi raja ni, dia nak lawan crusade. Baguslah, niatnya bukan tak bagus, tapi cara dia tak betul. Dia paksa rakyat semua bayar. Dia bayar tribute untuk kumpulkan duit, harta untuk lawan crusade. Now, dia di dalam krisis seperti ini, sepatutnya sebelum memeras duit rakyat, dia kena pastikan negara tersebut dah tak ada resources baru boleh pergi kepada rakyat. Kerana apa? Kerana property yang ada negara itu sebenarnya milik rakyat. So you have to use that money first, then baru you boleh bersama rakyat lah untuk kepentingan rakyat. Ini harta di istana masih banyak, harta Baitul Mal masih banyak. Jadi waktu diminta untuk keluarkan fatwa supaya duit rakyat itu diambil untuk melawan crusade, datang seorang ulama bernama Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam mazhab Syafi'i. Beliau yang mengarang kitab Al-Qawaid Al-Kubra. So, di akhir hayatnya dia sufi. Dia ni mujtahid hebat. Datang setelah Imam Ghazali lah. So Izzuddin bin Abdissalam, dia itu diminta keluarkan fatwa. Maka apa dia kata? Jual dulu diri kau semua ni. Maksud dia duit harta negara dah habis. Maksud dia Baitul Mal tu dah digunakan untuk beli senjata, tak cukup. Termasuklah engkau ni yang Mamalik tadi tu, yang jadi raja, hamba. Sebab dia sebenarnya hamba. He's a property to the government. Diorang ini adalah government servant. Ini. So you have to sell them first, you sell yourself first, and then all the money tak cukup baru boleh ambil duit rakyat. Di rakyat lain semua merdeka. Dia beranilah lawan raja yang sebenarnya hamba sahaya tadi. Itu cerita dia. So apa terjadi, tuan-tuan? Jadi dia ulama ini, Izzuddin bin Abdissalam ini tegas menegakkan kebenaran. Akhirnya terdiamlah Mamalik tersebut. Dia sedar dirilah. Sebab dia tu hamba. Dia tu property to the government. Sebab waktu itu diorang ini adalah hamba-hamba yang diletakkan, dibeli, kerajaan beli. Zaman dulu zaman perhambaan. So slavery ada di mana-mana. Dan so waktu itu hamba ini dibeli oleh khilafah Islam untuk menjadi khadim kepada pemerintahan, kepada kerajaan. So tiba-tiba dia jadi raja sebab tuan dia meninggal, khalifah tu meninggal. Dia revolt lah, dia revolt, dia ambil lah negara tu, padahal dia hamba. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itulah Izzuddin bin Abdissalam dipanggil sebagai khalifah, dipanggil sebagai Sultanul Ulama. Sultan para ulama tahun 600 lebih. Dan hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang kita tahu kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi dan peperangan dan Mongol datang dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini ada yang menafsirkan adalah ketika itu. Tapi kemungkinan yang paling besar menunjukkan pemikiran manusia dah terbalik, di mana yang baik dikatakan buruk dan yang sebenarnya buruk dikatakan baik. Yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Tanda kedua, apabila orang miskin yang tidak mempunyai sandal atau pakaian. Jadi tanda kedua, bila orang miskin yang dah tak ada sandal, tak ada slipper, tak ada pakaian, yang semestinya kalau ada mempunyai sedikit wang, maka hendaklah ia mendahulukan membeli makanan atau sandal dari yang lain. Tiba-tiba dia telah mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi yang tentunya terpaksa berhutang dari orang lain. Kerajaan yang tak ada duit berhutang semata-mata nak buat Nimrud Tower. Ini. Jadi sekarang ni banyaklah kerajaan-kerajaan negara-negara yang terpaksa berhutang. Dia tak cukup harta buat infrastruktur. Akhirnya berhutang dengan negara yang lebih kaya. Lalu akhirnya menjadi hamba kepada negara yang lebih kaya tadi. Ini. Akhirnya dia kata di sini ada pula yang menerangkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang miskin di akhir zaman nanti akan menjadi kaya dengan tiba-tiba, sehingga ada orang yang pada waktu kemarin masih belum mempunyai sandal, tiba-tiba pada hari ini sudah dapat mendirikan bangunan yang indah-indah dan sangat mewah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini hadis ke-21. Ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Jadi hadis ini menerangkan ahli ibadat, ada yang dia jahil tapi dia ahli ibadat. Lepas tu ulama pula ulama fasik. Kita panggil ulama su, ulama yang buruk. Ini adalah pancaroba yang sangat-sangat bermasalah bagi kita. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa qura'un fasaqah. Akhraja Ibn al-Adi fil Kamil. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Iaitu yakunu fi akhir zaman ubadun juhal wa qura'un fasaqah. Di hari kiamat nanti adalah ada hamba-hamba yang juhal. Ubad ni adalah ahli ibadat yang juhal. Wa qurra'un fasaqah, ulama yang fasik, ulama ahli su'. Keterangan hadis riwayat Ibnu Adi dalam Kamil dia. Keterangan Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Ada orang jahil yang rajin beribadat, dan ada pula orang alim yang fasik. Ada alim, tahu hukum hakam, tahu mana halal mana haram, tahu mana satu yang syarat, mana rukun, mana satu membatalkan, tapi dia tidak beramal. Kerana apa? Kerana ilmu yang dimiliki ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini nama dia ulama su'. Dan ini banyak tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Banyak di mana tuan-tuan dan puan-puan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita banyak menyaksikan bagaimana orang ada ilmu, alim, boleh baca kitab, bahasa Arab bagus, mantap, tapi tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya duduk negara Arab, tapi alhamdulillah dah hidup di zaman yang lebih baik. Diceritakan dalam lebih kurang 20 tahun yang dulu oleh senior alumni Morocco cerita kat saya, yang alumni yang zaman 80-an 90 awal, kalau dekat Maghribi lah, masuk ke fakulti sastra dan sains kemanusiaan, dipanggil Kuliatul Adab wal Ulum Insaniyah, yang mengajar tafsir. Perempuan tak pakai tudung, pakai skirt. Itu biasa, dia kata. Saya terkejut, zaman dulu macam tu? Oh, ya, dia kata. Ya benar, betul. Ni dia cerita macam tu. Mengajar tafsir, mengajar balaghah, mengajar sastra waktu itu, mengajar tasawuf. Seperti itu.
Ini hadirin wal hadir hafizakumullah. Jadi nanti di akhirat zaman akan kembali macam tu. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Ubadun jahilun juhal, ubadun juhal. Ahli ibadah, solat 5 waktu, tapi dia tak tahu hukum hakam. Dia rajin solat, tahajud solat. Tuan tadi solat macam mana? Ngantuk-ngantuk lah juga, tertidur tadi tengah solat. Contoh dia, tu dah batal solat. Dia tak tahu. Solat tidur, dia tak tahu tu batal. Solat rajin, baca apa? Tak baca apa-apa lah, duduk dia. Fatihah tak? Tak. Niat macam mana? Tak tahu. Sekarang tak payah kata lah, tuan-tuan. Ini fakta. Ustaz Mat Jais cerita kat saya, ujian tauliah, kadang yang mengajar ujian tauliah nak jadi ustaz, bagi letak nama diri dia ustaz, nak jadi pemegang tauliah mengajar negeri Selangor. Nama dia pemegang pendakwah PBNS, pendakwah bertauliah negeri Selangor. Bila ditanya hukum hakam, tak tahu. Ini fakta. Tak tahu, tuan-tuan. Lepas tu duduk atas meja mulia ni, konon nak jadi pendakwah. Depan tuan-tuan bolehlah pakai buku bahasa Melayu. Nampak macam, oh ni ustaz, dia pakai serban, oh, dia pakai songkok, ustaz. Nama pun nama ustaz. Bila kita uji dia, bukan saya, Ustaz Mat Jais uji, dia cerita kat saya, hafah tak tahu, patut ain pun tak tahu. Lepas tu macam mana? Ni masalah paling besar. Sebab itu atas titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, pastikan yang dapat tauliah tu betul-betul ustaz. Nak bagi tahu banyak yang kena tipu kadang. Bukan hanya negeri Selangor, saya dekat negeri Perak uji tauliah pun datang nama sebagai ustaz, kita pun panggil dia ustaz. Bagi kitab Arab, hadis dia pun, hadis 40 Imam Nawawi, tak berpuji, tuan-tuan. Harakat, tak payah cakap lah, Lagos ada sini. Saya tak suruh dia baca kitab, saya suruh baca hadis dia. Hadis 40 Nawawi, tak reti, tuan-tuan. Ni nak bagi tahu. Okey, tak reti bahasa Arab, saya alihkan pakai kitab Jawi, cukup lah. Syiarus Salikin tu, ambil bahagian yang mudah-mudah saja. Tolong ustaz baca. Tak berbunyi, tuan-tuan. Dia kata tak reti baca Jawi. Macam mana tak reti bahasa Jawi? Kami di Perak ni, kita buat polisi kitab-kitab sekolah agama ni Jawi. So kalau tak reti baca Jawi, itu berarti tak lulus sekolah agama, saya kata. Ni fakta. Jadi jangan bising, kenapa dah susah betul nak dapat tauliah. Lata orang tanya tak reti jawab, nak bagi tauliah macam mana? Dah ambil 3 kali tak lulus, dah memang tak reti. Jangankan 3 kali, 10 kali kalau tak boleh jawab, tak dapatlah tauliah. Dan itu fakta yang terjadi. Yang kata susah betul nak dakwah. Nak dakwah ni kena ada ilmu. Ni fakta. Nak dakwah kena ada ilmu. Kita tak nak orang duduk kat atas meja ni, kan, kononnya ustaz, pumpam-pumpam duk cakap banyak, kan, semangat tinggi tapi tak ada ilmu. Kita tak nak. Kita nak ilmu ni sampai ke tuan-tuan dan puan-puan semua. Ini itu yang kita nak kena pasti. Dan ini amanah. Kenapa ada tauliah? Tapi Rasulullah SAW dah sabda dah, dia bukti dah ini pada hari ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ubadun juhalun wa qura'un fasaqah. Ni. Lalu dia kata sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang berlainan pula. Bagi si jahil, syaitan menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadat. Kerana ibadat orang yang jahil itu tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak sempurna. Ni Imam Ghazali sebut, bukan saya sebut. Imam Ghazali sebut apa? Iaitu
Al-alimu bila amalin jununun. Orang alim tak beramal, gila. Masuk gila dia macam mana? Dia dah tahu, tapi dia tak buat. Ibarat dia. Dia tahu ni meh, bukan sebab dia zuhud, tapi dia buang. Macam itulah ibarat dia. Dia tahu ni jalan nak selamat, tapi dia tak nak masuk. Dia pergi masuk jalan yang tak selamat. Ni nama dia madness, kegilaan menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wal amalu bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu itu tak sah. Dia nak beramal tapi dia tak ada ilmu. Dia nak bayar zakat, tuan-tuan. Faham bayar zakat, tapi dia tak tahu bezakan zakat yang fardu dengan zakat yang sunat. Ni sedekah wajibah itu zakat yang fardu. Sedekah sunat tu yang tak fardu. Nak bayar zakat ni ada kaedah ni, ada fatwa ni, ada hukum hakam ni. Ni bukan pakai bagi je. Ni zaman sekarang paling teruk. Zakat ini fardu, tapi dia nak bayar zakat cuma nak bayar zakat yang dapat pulangan zakat. Mana ada orang istilah dia wajib bayar zakat, contoh dia RM10,000 yang wajib untuk dia bayar zakat. Dia keluarkan RM10,000, dia nak keluarkan dengan syarat dapat balik RM5,000. Kononnya nak bagi sendiri. Dia nak bagi sendiri kalau bukan kepada asnaf, tak sah. Dia bagi dekat, saya nak bayar dekat amil, nak bayar dekat majlis agama, syarat dia majlis agama kena bagi saya 50%. Ini bid'ah sayyi'ah, dia kata. Tak betul. Ini bid'ah yang buruk. Inilah dia. Bid'ah tu ada yang Imam Syafi'i kata al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ni ada dua bid'ah. Al-bid'ah yang buruk, bid'ah yang melanggar Quran dan Sunnah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang ada sandaran daripada Quran Sunnah. Bid'ah yang buruk ni, kita bayar zakat lah dekat negeri tu, boleh kita dapat diskaun 50%. Bukannya kita bayar zakat kepada amil yang bertauliah. Kita cari bayar zakat yang mana boleh dapat diskaun. Itu tak boleh. Lepas tu negeri Selangor dia keluarkan fatwa lah. Tak boleh, tak sah. Bukan hanya tak sah, orang yang kutip tu boleh kena dakwa, tu kan. Hadirin wal hadirat abidzakumullah. Jangan hanya sebab nak dapat diskaun kita bayar zakat macam tu. Tak boleh. Hadirin wal hadirat abidzakumullah. Sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang berlainan pula. Bagi si jahil, syaitan menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadat. Kerana ibadat orang yang jahil itu tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak sempurna. Ini kerana ibadat orang yang jahil itu tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak sempurna. Dan sudah tentu apabila ibadat itu tidak sah, maka tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Syaitan tidak mahu orang jahil itu belajar ilmu, kerana bila ia belajar sudah tentu ia akan memperbaiki ibadatnya. Ni dia tak nak. Maka akhirnya saya bagi contoh, dulu saya kat Indonesia, bila kita tahu, saya dah biasa dah dekat terminal tu, terminal bas tu. Dekat terminal bas tu, ini saya tahu, ini surau dia, kiblat dia mengarah ke sini, contoh dia. Saya dah tahu dan saya memang dah diberitahu. Dan saya pun dah pakai kompas, saya pun dah memang, sebab saya memang akan pergi ke terminal tu dan memang solat dekat situ waktu tersebut. Sekali tu al-kisah dia, ada orang datang, dia pergi solat kat sini, masih dalam waktu solat. Saya beritahu dia, pakcik, tak sah solatnya kat situ. Pak, solatnya kiblatnya di sana, bukan di sini. Hanya Allah yang tahu, dia jawab. Dia tak nak dengar lah cakap saya. Hanya Allah yang tahu. Dia keluar. Dia anggap salat dia sah. Kita cakap, tak nak dengar.
Ini bukannya susah, namanya ingat sangka kiblat kat situ. Tersalah tinggal betulkan kiblat. Kan? Kalau tak percaya saya, tanyalah dulu kenapa boleh kat sini. Kan? Mungkin tanya siapa saya. Sebab bukan saya nak kata saya alim, tapi saya dah selalu pergi terminal tu. Yang jaga terminal pun bagi tahu kiblat kat situ. Yang memang saya dah cek dengan kompas pun dekat situ. Saya yakinlah kat situ. Dia bukan, dia masuk dia tak tahu dia pakai solat dia. So tanyalah dulu, oh kenapa boleh kiblat kat situ? Bapak tahunya dari mana? Contoh dia, saya boleh cakap lah, oh itu loh yang jaga di sini, yang ini, yang jaga surau ni, dah bagi tahu kiblat dekat situ. Contoh dia. Sebab Indonesia ni pun pelik juga. Dekat surau pun dia tak letaklah panah ke mana. Dia pun tak ada buat mihrab, tak ada letak sejadah, tak ada letak, tak ada tanda dia sebab dia kotak 4, kosong, dinding pun kosong. Itu bijak jugalah Indonesia tu. Yang dekat situ lah surau tu. Tapi sebab saya dah selalu pergi, so saya tahulah. Ni contoh dia. Kita kabur tak nak dengar, tak nak dengar nak buat macam mana, saya tak boleh nak paksa. Saya dah bagi tahu dah kiblat kat situ. Tapi hanya Allah yang tahu. Tuan-tuan tak boleh macam tu, tuan-tuan. Bab kiblat ni dia ada cara dia. Kalau tak ada tanda, kita tak reti baca matahari, kita tak reti baca kiblat, kita tak ada kompas, kita tanya orang yang ada di situ. Itu salah satu ijtihad. Orang yang tak duduk situ lebih mengetahui dari kita. Bertaklid itu belum dikira taklid, sebab kita dah berusaha untuk bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab dia ada sandaran atas huruf yang ada di situ. Huruf itu sebagai salah satu dalil. Kalau dah tak ada semua, dia ijtihad, dia tengok mata dia, tersalah pun tak apa, sebab dia dah usaha. Tapi ini dah dikaburkan, tak nak dengar, tak boleh lah. Hadirin wal hadir abidakumullah. Ni kerana tidak memperbaiki ibadahnya, maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah Ta'ala, yang bererti kesalahan di pihak syaitan. Begitu pula halnya dengan seorang yang alim, yang sudah banyak ilmunya. Dia dah alim, banyak ilmunya. Syaitan akan mengemukakan bermacam-macam alasan agar dia malas berbuat ibadat, sehingga dia meninggalkan ibadat yang sunat dan akhirnya dia meninggalkan ibadat yang wajib. Ini zahir. Orang yang belajar agama. Dulu pernah saya di pondok, di pondok tradisional ni, bagus ilmu, Masya Allah tinggi. Dia mengajar betul-betul. Nahu sorof hebat. Bab usul fiqah, kitab kulit ke kulit, mengaji dengan tekun. Dan kami di Indonesia pondok ni, bagusnya itu tak boleh ponting kelas, ada absent, melebihi batas boleh kena buang. Kalau kita pondok tradisional kat Malaysia kadang-kadang bebas, kadang-kadang saya tak tahulah, semua pondok beza-beza. Ada yang dia tak teratur, sijil pun tak ada. Kat sana sijil tradisional tapi ada sijil, diiktiraf di Indonesia, diiktiraf sebagai sijil yang diiktiraf. Dia ada komiti ujian pun ada, dipanggil panitia ujian pun ada, supaya assessment tu betul-betul dapat dipercayai. Budak-budak takkan tahu soalan, tak ada bocor, semua tu lengkap dengan cara-caranya. Sebab saya dari dulu menjadi assessor panitia ujian akhir tahun. Hadir wal hadir amidakumullah. Cuma waktu kita duk bangunkan budak nak pergi sekolah ni, budak tu dah mengaji kat sekolah, kat pondok, mengaji kat pondok. Dalam bab tauhid, qada dan qadar ditentukan oleh Allah. Baik dan buruk Allah yang tentukan. So dia pun kata apa? Dia guna ilmu dia. Dia tidur tu. Sekolah. Allah sudah takdir saya tidak sekolah hari ini. Dia pun tidur. Betul lah kan? Saya pun, budak ni, saya pun ambil air, saya sirau dia. Dia marah lah, dia kata, kau sirau mana ni? Dia kata macam, Allah telah bertakdirkan kamu kena siram hari ini. Khalas. Dia pun sudah. Tengok tuan-tuan. Ini contoh dia. Tapi bukanlah budak tu budak nakal tu je lah. Bukanlah nakal, degil. Tapi sekarang pun dah baik dah.
Contoh dia. But akan ada orang yang ada ilmu tapi dia akan kona-kona, meninggalkan yang sunat. Alah, sunat dia. Tinggalkan wajib, Allah takdirkan aku jadi tinggalkan yang wajib. Na'udzubillahi min zalik. Ini tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Tapi nanti akan ada seperti ini. Golongan-golongan yang seperti ini sekarang dah ada dah macam ni. Dah ada. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah, bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Dia tak tahu, dia tahu tapi dia tak amal. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang pertama masuk ke neraka Jahannam, al-alim la yuntafa'u bi'ilmih. Orang yang alim yang tidak bermanfaat ilmunya, dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Paling awal orang yang alim tidak bermanfaat ilmunya. Orang yang alim dia tahu hukum hakam, profesor, doktor, tapi tak amal, tak solat dan lain-lain, melakukan perkara yang haram, dan menganggap bahawa perkara yang haram itu menjadi halal. Na'udzubillah min zalik. Ini yang bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Maka itu adalah keberhasilan syaitan dalam usahanya. Ini adalah bagaimana dia berhasil. Syaitan berhasil dalam usahanya untuk menyesatkan manusia. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Gejala yang sedemikian rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita hari ini, di mana yang rajin beribadat itu adalah orang-orang yang jahil, dan yang mengabaikan hal-hal ibadat itu adalah terdiri dari orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ini fakta. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dulu kalau institusi pendidikan, orang yang belajar agama ni disuruh beramal. Kita ni baca wirid, rotib hadad, rotib al-atas, hizib nasar, hizib bahar, wirid banyak dalam al-khairat, selain ibadah, jamaah, solat sunat, tahajud, semuanya kita buat. Zikir. Hari ini masuk universiti, budak masuk universiti dah tak beramal dah tuan-tuan. Tak kenal amalan-amalan ni tuan-tuan. Justru bukan lagi tak kenal, bid'ah belaka. Ulama di universiti baca hizib tu, baca ni, dikatakan bid'ah oleh budak-budak sekarang. Ni ahli ilmu dah jauh dengan ilmu. Dia tidak lagi beramal. Jadi hanya sekadar ilmu, meratib saja, duk kutuk orang. Ini adalah fakta yang terjadi pada hari ini. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk kita membetulkan diri kita, wajib untuk kita cuba berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan istiqamah, mendapatkan iaitu petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala, taufik dan hidayah, dengan harapan kita semua termasuk daripada kalangan ahli syurga. Saya iktifakkan pengajian saya pagi ini sampai sini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang adalah kita masuk pada hadis yang lain. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.